Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan kemalangan di tapak pembinaan bangunan bertingkat. Saya Nur Izzati binti Azman bersama Syafina, Sandra Romi, Aina Farhana, Wan Akmal dan Janex. Untuk pengenalan, kemalangan di tapak pembinaan bangunan tinggi merupakan isu serius yang melibatkan risiko kecederaan parah dan kematian bagi pekerja. Tapak pembinaan sering menghadapi bahaya yang lebih tinggi berbanding dengan sektor lain. Kejadian kemalangan ini bukan sahaja memberi kesan kepada kesejahteraan pekerja tetapi juga boleh menjejaskan projek pembinaan dari segi kos, masa dan reputasi syarikat. Faktor-faktor yang menyumbang kepada kemalangan di tapak bina bertingkat. Yang pertama sekali, ketiadaan PPE (Personal Protective Equipment) yang dikenali sebagai peralatan pelindungan diri. Sesetengah company memang menyediakan PPE, cuma ada pekerja yang gagal mematuhi atau memakai alat ini, menyumbang kepada kemalangan di tapak bina bertingkat. Seterusnya, latihan keselamatan yang tidak memadai. Keselamatan yang tidak memadai ini terutamanya di tempat pembinaan yang tinggi atau bertingkat. Jika tiada latihan seperti proper fall protection training, amatlah bahaya untuk pekerja dan orang-orang di tapak bina. Yang terakhir, pengawasan yang lemah. Di tapak bina ada penyelia keselamatan. If dia tidak melakukan tugas dia sebagai penyelia keselamatan seperti membuat pemantauan potensi kemalangan, amatlah bahaya jika terjadinya kemalangan. Penyebab utama kemalangan terdapat 3. Yang pertama, jatuh dari ketinggian sebanyak 33% daripada semua kemalangan binaan. Yang kedua, objek jatuh sebanyak 20%. Kemalangan disebabkan oleh objek jatuh dari ketinggian. Yang ketiga ialah terperangkap atau menghimpit. Sebanyak 15% kemalangan melibatkan pekerja terperangkap antara objek atau mesin. Okey, seterusnya. Statistik kemalangan 3,585 kemalangan telah direkodkan pada tahun 2020 di Malaysia, iaitu sebanyak 239 pekerja binaan terkorban dalam kemalangan tersebut, manakala 1,000 lelaki pekerja mengalami kecederaan parah setiap tahun. Statistik ini didapati daripada sumber International Policy and Research Development Divisions, iaitu yang bertajuk Occupational Accident Statistic by Sector Januari-Oktober 2023 yang direportkan ke DOJ sahaja. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah keselamatan. Yang pertama sekali itu ialah penggunaan alat pelindung peribadi, PPE lah. Okey, pastikan semua pekerja menggunakan PPE yang sesuai seperti topi keselamatan, kasut keselamatan, sarung tangan, kacamata pelindung, dan tali pinggang keselamatan. Pastikan semua peralatan dan mesin yang digunakan di tempat pembinaan adalah berkualiti tinggi dan diselenggara dengan baik. Okey, seterusnya latihan keselamatan. Okey, semua pekerja perlu menjalani latihan keselamatan yang komprehensif sebelum memulakan kerja di tapak pembinaan dan mengadakan sesi latihan berkala mengenai prosedur keselamatan dan kini peraturan keselamatan. Okey, langkah yang seterusnya adalah pemantauan keselamatan. Okey, lakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengenal pasti dan mengurangkan risiko di tapak pembinaan. Kawal akses ke tapak pembinaan dengan memastikan hanya pekerja yang diberi kuasa boleh masuk. Dan yang seterusnya adalah peralatan keselamatan dan komunikasi berkesan. Okey. Untuk langkah ini, adakan masyarakat keselamatan harian ataupun mingguan untuk membincangkan isu-isu keselamatan dan memberi maklumat terkini kepada pekerja. Galakkan budaya keselamatan di kalangan pekerja dengan menyebarkan poster, risalah dan bahan pendidikan
lain tentang kepentingan keselamatan di tapak pembinaan. Melakukan pemeriksaan keselamatan berkala di tempat pembinaan untuk memastikan semua peraturan dan prosedur keselamatan dipatuhi oleh pekerja. Okey, itu saja. Kemalangan di tapak pembinaan bertingkat adalah isu kritikal yang memerlukan perhatian serius. Untuk mengurangkan risiko ini, langkah-langkah pencegahan seperti pelatihan keselamatan, penggunaan PPE yang betul, pengawasan ketat dan pengurusan risiko perlu diterapkan secara terusan. Itu sahaja, sekian, terima kasih.